السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك أكيس. Rawahu Ibnu Majah. Pertama sekali kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketentuan yang baik, atas takdir yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita mampu berbuat baik bukan sebab kita mahu berbuat baik. Kita mampu berbuat baik sebab Allah menghendaki kita berbuat baik. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekali-kali menghendaki kita berbuat baik, nescaya kita tidak akan mampu mengangkat dua tangan yang terlalu hampir kepada kita untuk mengangkat takbiratul ihram. Bukan disebabkan kita sihat, kita mampu berbuat baik. Bukan sebab kita tahu kita mampu berbuat baik. Jika ramailah orang yang tahu di muka bumi ini ia mampu berbuat baik, nescaya sedikitlah orang jahat di atas muka bumi. Kita tidak akan mampu sekali-kali berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan jika tidak dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita jangan lupa tentang tarbiyah Allah. Di dalam salat, Allah mendidik kita bukan sekadar arkanus salat, bukan sekadar rukun sembahyang, tetapi Allah didik kita bagaimanakah ketauhidan kita, syaraknya, tasawufnya, terhimpun tiga ilmu ini di dalam salat. Allah ajar kita.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami meletakkan ubudiyah. Semua orang nak buat baik, semua orang nak buat ibadat, semua orang nak jadi baik. Tetapi jangan lupa akan ayat yang seterusnya. Wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Yakni dalam arti kata yang mudah saya faham dan tuan-tuan faham. Jika tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah, kita semuanya termasuk saya tidak akan mampu untuk berbuat satu pun kebaikan di dalam umur ini. Sebab itu kita jangan lupa akan kalimat hawqalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya untuk kita buat baik, untuk kita mengerjakan kebaikan, untuk kita meninggalkan kejahatan, sama ada sebesar-besar kebaikan, sebesar-besar kejahatan, sebesar-besar sekecil-kecil kebaikan dan sekecil-kecil kejahatan, jika mana tidak dengan pertolongan i'anah dan quwwah, pertolongan dan kekuatan daripada Allah, kita takkan mampu untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan kita jangan lupa, apabila perkara ini diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam ini. Kita kena faham siapakah alam. Dalam kitab Tauhid, kalau kita belajar kitab Tauhid, Bidayatul Hidayah, Aqidatul Najin, Risalatul Tauhid, Matan Sanusiah dan sebagainya, tiap-tiap makhluk yang dijadikan oleh Allah, yang dulunya tidak ada lalu diadakan oleh Allah, nama dia alam. Dan kita jangan lupa bahawa Allah nyatakan dalam suratul Fatihah, yakni surah yang pertama sekali, yang mana sekalian alam ini di dalam tadbir Allah. Sebab itu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam satu doa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai yang membolak-balikkan hati hamba, thabbit, tetapkan, qalbi, akan hatiku ya Allah, ala dinika, atas agamamu, wa ala, atas ta'atika, berbuat baik kepada engkau ya Allah. Apa yang saya nak nyatakan di sini dengan tajuk andailah ini Ramadan yang terakhir, perkara yang saya nak bawa, tuan-tuan, kita sebenarnya telah hampir kepada satu kurun daripada zaman kejatuhan khilafah Uthmaniyah yang bertarikh 1924. Dan maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap 100 tahun maka akan lahirnya mujadid
yakni apabila sampai genap 100 tahun 1924. Kiraan 100 tahun itu apa yang kita lihat 2024. Maka genap satu kurun daripada zaman Khilafah Uthmaniyah. Apa yang saya nak bawa untuk diri saya dan semua kawan-kawan saya, yang mana yang hadir pada malam ini adalah kawan-kawan zaman muda saya. Kawan-kawan yang kita pernah bertemu di kedai minum. Kawan-kawan yang pernah bersukan bersama-sama dengan saya. Kawan-kawan yang pernah bertemu di kedai-kedai runcit dan kedai makan. Sampai tarikhnya dan tahunnya 2024. Ketika itulah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan zahirnya mujaddid akhir zaman, yang kita semua tahu. Jika saya tidak nyatakan di sini dan tuan-tuan boleh menyatakan nama mujaddid itu, iaitu Imam Al-Mahdi. Saya bukan ingin menyatakan tentang Al-Mahdi itu, tetapi saya ingin menyatakan bahawa zaman ini adalah zaman mutakhirin. Apakah kita akan berjaya menempuhi zaman itu, ataupun tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, ataupun kita akan tewas. Kerana apa yang saya katakan demikian? Kerana modal yang Allah beri kepada kita. Saya road to 60, tuan-tuan. Tuan-tuan ada yang sampai hampir kepada 70 tahun. Ada sebahagian daripada jamaah masjid ini yang hampir kepada 80 tahun. Umur ataupun modal yang Allah beri kepada kita ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jangan lupa dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanya besok di akhirat. Satu hadis yang sahih, Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, tidak akan bergeser, kata Rasulullah, dua kaki hamba Allah di yaumul mahsyar. Tidak akan bergeser, kata Rasulullah, dua kaki hamba Allah di yaumul mahsyar, melainkan setelah ia ditanya akan 4 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, akan ditanya dengan umurnya. Modal yang Allah beri kepada kita 60 tahun. Jika kita tidak berjaya menjadi orang baik, jika kita tidak berjaya kembali kepada fitrah. Apa yang saya nak sebut untuk diri saya dan semua yang hadir, 60 tahun masa yang terlalu lama. Jika kita masih tidak mampu gunakan mulut ini untuk berzikir kepada Allah, tetapi hampir kepada umur 60 tahun, mulut ini masih lagi menceritakan tentang kisah silam orang lain, aib orang lain. Masih lagi mulut ini memaki kawan-kawan dan saudara yang lain. Walaupun kita diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jika kita masih lagi bercerita hal orang lain, keburukan orang lain, salah orang lain, silap orang lain, pada saat kita mendengar dan menceritakan hal tersebut, daripada tarikh itulah dan detik itulah, kata Nabi, seluruh amalan kita daripada aqil baligh
akan diberikan kepada orang yang telah kita kisahkan perkara tersebut. Kita buka aibnya, kita cerita aibnya, kita dengar aibnya. Saya ingin bertanya dengan tuan-tuan, bilakah hari terakhir kita mendengar keburukan orang lain dalam hidup ini? Jika bulan lepas baru kita mendengar keburukan orang lain, menceritakan hal orang lain, ingatlah wahai saudaraku, ingatlah wahai teman-temanku, ingatlah wahai sahabat-sahabatku, bermula daripada detik itu seluruh amal saleh kita telah Allah padam daripada suratan amal saleh kita, dan seluruh amal kejahatannya Allah pindahkan kepada kita. Saya ingin bertanya kepada diri saya dan tuan-tuan, itu jika seorang di dalam seumur hidup kita, seorang sahaja keburukan, keaiban, kesalahan saudara kita yang lain yang pernah kita dengar, jika dalam hidup ini 1000 orang yang telah kita lakukan, bagaimana kehidupan kita di akhirat? Tuan-tuan, perkataan Rasulullah ini benar. Rasulullah katakan kepada kita 1400 tahun yang dulu, apa yang Rasulullah sebutkan adalah perkataan yang tidak pernah silap. Kerana apa? Kerana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan tidak berkata-kata oleh Muhammad itu, kata Allah, daripada hawa nafsunya. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Kata Allah, semuanya wahyu daripada Allah. Apa yang Sayyidina Rasul katakan 1400 tahun yang dulu, kini berlaku satu dan satu. Tanda kiamat yang disebut oleh Sayyidina Rasul, antaranya Tasik Tigril ataupun Sungai Furat. Nabi kata apabila hampirnya kiamat, maka Sungai Furat ini akan kering, kata Nabi. Tuan-tuan, tengoklah di dalam Google dan sebagainya, apa yang berlaku kepada Sungai Furat sekarang telah kering, tuan-tuan. Dan Nabi nyatakan pada hadis akhir zaman, apabila bumi-bumi, padang-padang pasir yang dulunya kering kontang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila hampirnya qiyamah, kata Sayyidina Rasul, pada ketika itu akan subur dan akan tumbuh tumbuhan yang hijau serta mengalir anak-anak sungai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang baru balik daripada umrah, apa yang terjadi di padang Arafah, apa yang terjadi di sekitar Madinah, apa yang terjadi di sekitar bumi Haramain, Al-Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, di tepi Jabal Uhud, yakni di Jabal Rumama, ataupun dikenali sebagai Bukit Pemanah, telah adanya satu sungai yang telah adanya air. Saya tidak menceritakan kepada tuan-tuan tentang keringnya Sungai Furat. Saya tidak mahu menceritakan kepada tuan-tuan tentang bumi Makkah, bumi-bumi yang dulunya padang pasir yang kering, kini telah subur dengan rumput-rumput yang hijau. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan, walaupun tanda kiamat ini telah dizahirkan oleh Allah, kita masih jahat lagi. Kita masih tak berhenti bergaduh sesama orang Islam. Baru ini kita dikurniakan nisfu Sya'ban,
Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Pada malam nisfu Sya'ban, kata Sayyiduna Rasul, semua akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, melainkan, kata Nabi, pertama, orang yang mensyirikkan Allah. Kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bermusuhan di antara saudara Islam yang lain. Tuan-tuan, jika kita salah satu daripada puak ini, Allah tidak ampunkan dosa kita pada malam nisfu Sya'ban. Kita masih lagi penuh dengan dosa dan maksiat. Kita masih lagi penuh dengan kesalahan dan kemaksiatan. Ustaz, saya tak kisah pun kalau saya masih bergaduh dengan adik-beradik saya. Ustaz, saya tak kisah pun kalau saya masih bermusuh dengan orang satu taman saya. Ustaz, saya tak kisah pun kalau saya masih bergaduh sesama jamaah ahli masjid saya. Ingat, tuan-tuan, Allah nyatakan dalam surah As-Sajdah, kerana bermusuhan ini satu dosa. Pagi besok, imam kita, Ustaz Khairul, akan bacakan surah As-Sajdah. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا Inna muqinun. Besok, tuan-tuan, bila malaikatul maut datang kepada kita tanpa izin, kita benarkan, kita tak benarkan, dia tetap ragut nyawa kita. Tuan-tuan, kawan kita telah dahulu pergi daripada kita. Malaikat maut dia tak minta izin kita, tuan-tuan. Dia tak minta kebenaran kita dulu. Dia tak minta keizinan kita untuk dicabut roh daripada jasad. Tatkala ia datang, tuan-tuan, kita masih lagi dalam kesalahan yang kita tidak mahu berubah. Kita masih lagi ego dengan diri kita sendiri. Sebenarnya, kita bukan ego dengan manusia, tetapi kita ego dengan Allah. Allah memberikan peluang ini semasa kita masih hidup. Saya ingin katakan begini, tuan-tuan, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Saat ini saya hidup dan tuan-tuan semua hidup. Saya hidup dan tuan-tuan hidup bukan sebab saya mahu hidup dan bukan sebab tuan-tuan mahu hidup, tetapi Allah masih mahukan kita hidup. Pernah tak kita bertanya dalam diri kita, kenapa Allah masih mahukan aku hidup? Kenapa Allah masih lagi memberi ruang dan peluang ini untuk kita hidup? Tentunya, tuan-tuan, Allah memberi kita peluang untuk kita masuk di dalam syurganya dan memberi kita peluang supaya kita berusaha keluar daripada neraka. Apa yang saya nak nyatakan, Allah ini terlalu sayang kepada kita. Allah tidak terus hancurkan bumi ini, tuan-tuan. Allah berikan tanda-tanda sebelum Allah hancurkan bumi.
di negara-negara Islam yang lain, negara jiran kita, negara kawan-kawan se-Islam kita yang lain, Turki, Mesir, Syria, berlakunya kekerapan gempa bumi sejak akhir-akhir ini. Tuan-tuan, ini bukan gempa bumi, tetapi ini tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hampir saja kiamah, kata Rasulullah, maka akan berlakunya kekerapan gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi dan gempa bumi, kata Nabi. Sebelum Allah goncangkan seluruh bumi ini dan dihancurkan sekaliannya. Seperti mana Allah nyatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika itu bumi digoncang, kata Allah. Tuan-tuan, walaupun Allah memberi tanda-tanda ini, kita masih tidak mahu berubah. Sampai bila, tuan-tuan, kita mahu jadi orang baik? Kita dah tua, kita dah tak larat, kita dah berumur. Tuan-tuan, kalau masa yang Allah beri kepada kita, kita masih sombong lagi, maka kita termasuk dalam golongan orang yang Allah sebut dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang sibuk dengan kehidupan ini, sehinggalah orang bawa dia kepada kubur, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita pernah lalui zaman muda kita. Saya pernah lalui zaman muda dan tuan-tuan pernah lalui zaman muda. Dan kita telah buang umur kita yang kita tak boleh kembali kepada zaman itu. Saya dan tuan-tuan tidak ada peluang untuk kembali kepada zaman muda yang kita telah buang dan kita telah sia-siakan. Tetapi kita berterima kasih kepada Allah kerana saat kita umur yang sedang lanjut dan umur yang sedang menuju kepada kubur, Allah memilih kita untuk berada di dalam masjid. Allah telah memilih kita untuk salat berjamaah. Allah memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Allah tidak biarkan kita terus menerus dengan kesilapan kita yang silam. Allah masih lagi menyayangi kita, tuan-tuan. Kita masih ada dalam rahmat Allah. Sebab itulah, jika dan andainya ini adalah Ramadan yang terakhir, tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Saya dan tuan-tuan telah menempuhi beberapa tahun Ramadan ini. Tetapi apa yang Allah nyatakan dalam ayat ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan yang datang kepada kita setahun sekali, mampu didik kita jadi insan yang baik. Ramadan yang datang kepada kita setahun sekali, mampu didik kita menjadi seorang ayah yang baik. Ramadan yang datang setahun sekali ini, mampu didik kita jadi ibu yang baik, jadi emak yang baik, jadi jiran yang baik, jadi manusia yang baik. Kenapa saya katakan begitu, tuan-tuan? Satu hari apabila Rasulullah berkata dan ditanya kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdal, siapakah sebaik-baik orang mukmin? Nabi kata, ahsunuhum khuluqa,
orang yang baik akhlaknya. Tuan-tuan, jika Ramadan ini seorang manusia, dia adalah guru yang paling baik. Dia didik kita jadi orang baik, jadi anak baik, jadi ayah yang baik, jadi masyarakat yang baik. Setahun sekali Allah didik kita, tuan-tuan. Siang hari kita simpan mulut kita. Allah ajar kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah istighfar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kenapa, tuan-tuan, Nabi suruh kita banyak baca istighfar? Sebab kita orang banyak salah. Kita orang banyak silap. Satu hari sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, siapakah orang paling baik?" Maka Sayyidatina Aisyah berkata, iaitu orang yang sentiasa dirinya salah dengan Allah. Tuan-tuan, mungkin kita tak rasa salah sebab kita semayang 5 waktu. Mungkin kita tak rasa salah sebab kita dah puasa Ramadan. Tuan-tuan, mengumpat tu salah tak? Sombong ni salah tak? Riak ni salah. Rasa diri baik, rasa diri pandai, salah. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak satu makhluk yang Allah halau daripada jannah? Nama dia Iblis. Tuan-tuan tahu tak kenapa dia kena laknat? Satu perkataan dia yang dirakam dalam Al-Quran. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam, kata Iblis laknatullah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan, tanya diri tuan-tuan, seumur hidup kita, berapa kalikah kita pernah rasa lebih baik daripada orang lain? Tuan-tuan, rasa tu salah. Kita rasa aku semayang. Tuan-tuan, orang yang semayang ni lah, kita rasa kita semayang, kita berjaya semayang, tuan-tuan. Tapi lepas salat, kita kumpul 3-4 orang, kita cerita hal orang. Lepas semayang, kita kumpul dengan kawan-kawan kita buka aib orang. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu macam ni. Allah sebut dalam Quran macam ni, tuan-tuan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terjemahan dalam Quran kata begini, sesungguhnya semayang itu dapat mencegah fahsyak dan munkar. Untuk mudah saya faham dan tuan-tuan faham. Apa kata Allah? Semakin kita semayang, semakin kita jadi orang baik. Kalau kita tidak berjaya, tuan-tuan, untuk menjadi orang saleh, kita masih buat silap, kita masih buat salah, dan kita tidak rasa kesalahan itu. Ini yang Allah nyatakan dalam surah As-Sajdah yang saya bacakan tadi, tuan-tuan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang yang besok berdosa dengan Allah, dia semayang, tapi masih semayang, mengumpat, semayang, sombong, semayang, bergaduh, semayang, silaturahim putus. Walaupun Allah nyatakan dalam hadis qudsi, rahim itu daripada sifatku. Siapa yang memutuskan silah, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah. Apa yang berlaku? Allah bagi tahu kita siap-siap. Nakisu
anfusihim 'inda rabbihim. Kita akan benamkan muka kita di hadapan Allah Rabbul Izzah. Kenapa kita benamkan, tuan-tuan? Sebab kita malu dengan Allah. Kenapa kita malu? Dalam dunia dulu, kita diingatkan, tapi kita degil. Kita rasa kita orang hebat. Padahal kita tak hebat pun. Kita degil. Betul lah Allah cakap dalam surah As-Sajdah pada ayat sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Ayat yang ujung saya nak bawa tuan-tuan, wa hum la yastakbirun. Orang yang boleh taat dengan Allah adalah orang yang tak sombong dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita masih nakal macam ni, jahat macam ni, tiba-tiba Allah matikan kita. Mampukah kita, tuan-tuan, untuk kita menahan azab Allah? Saya tidak mahu mengkisahkan tentang alam dunia ni. Saya mati, tuan-tuan mati. Percaya mati, tak percaya pun mati. Bersiap pun mati, tak bersiap sedia pun mati. Kita mahu pun mati, kita tidak mahu pun mati. Persoalannya, apakah kita telah bersiap sedia untuk menemui Rabbul Izzah? Dengan apa yang kita buat hari ini, dengan kedegilan kita, kesombongan kita yang tidak ada sudah. Tuan-tuan, jangan sombong dengan Allah. Jangan kita lawan akan hukum hakam Allah. Sampai sekarang, tuan-tuan, mampukah kita menjadi ahli syurga Allah? Kita nak sembahyang sunat pun kita tak mampu. Tuan-tuan, syurga mana yang akan kita masuk? Syurga orang yang malas untuk sujud dengan Allah. Syurga mana yang akan terima kita? Syurga yang masih lagi orang yang masih tidak lagi berhenti bergaduh sesama saudaranya, mengata dan membuka aib saudaranya. Syurga mana yang akan terima kita, tuan-tuan? Syurga mana yang akan terima kita yang masih lagi tidak mahu sembahyang sunat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah maghrib, qabliyah isya, yang mahu berehat-rehat di dalam dunia, bermalas-malas di dalam dunia, tetapi dia sangka dia ahli syurga. Syurga mana, tuan-tuan? Syurga mana? Syurga mana yang kita akan masuk? Tuan-tuan, saya bercakap ini tentang akhirat. Kerana dunia ni dah tak lama dan kita juga dah tak lama. Sebab itu Allah didik kita Ramadan ini satu didikan yang cukup besar. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita, tuan-tuan? Apa yang berlaku dalam diri kita? Datanglah puluhan Ramadan yang akan datang. Kita tetap macam ni. Kita tetap macam ni. Dan kita tetap macam ni. Kita suka dari diri kita yang macam ni. Tetapi umur ini tidak berhenti. Kita tak boleh halang umur ini dan zaman ini daripada terus berjalan. Tuan-tuan, kalaulah Allah matikan kita dalam hari yang terdekat ini, apa persiapan? Kalaulah Allah jemput kita dalam masa yang terdekat ini, apa persiapan? Sebab itu, tuan-tuan, apa yang Nabi sebut pada hadis ini, riwayat Ibnu Majah, bila ditanya kepada Rasulullah, fa'il mu'minina akyas, maka jawab Nabi, aktsaruhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika akyas.
Orang yang selalu ingat kematian dan bersiap sedia bagi kematian. Mereka lah orang cerdik, kata Nabi. Orang bijak bukan orang pandai cakap. Orang bijak bukan orang hafal Quran. Orang bijak bukan orang hafal hadis. Orang bijak bukan orang yang telah khatam beberapa kitab. Tetapi orang bijak, kata Rasulullah, adalah orang yang sentiasa siapkan dirinya untuk bertemu dengan hadrah Allah Rabbul Izzah. Quran yang ada dalam diri dia untuk siapkan dirinya bertemu dengan Rabbul Izzah. Ilmu yang ada pada dirinya menjadi alat untuk dia siapkan dirinya menghadapi Rabbul Izzah. Ini orang bijak, kata Nabi. Tuan-tuan, kalau ilmu banyak, tetapi ilmu ini tidak boleh bawa kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Besok ada hadis yang sahih menyatakan Allah akan tanya daripada kalangan ahlul ilmi, ilmu yang Allah berikan kepada kita, apakah kita amalkan sepenuhnya? Ataupun kita hanya pandai salahkan orang, kita hanya pandai bercakap itu dan ini, sehingga kan kita masih lagi melakukan kesalahan dan kesilapan. Allah ancam kita dengan satu ayat daripada Al-Quran. Kabura maktan 'indallahi. Silakan an takunu ma la taf'alun. Kita pandai cakap, tapi apa yang kita katakan dan kita bincangkan, kita tak pernah buat pun. Saat itulah besok kita akan rasa rugi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah umur yang kita buang ini jadi sia-sia. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan semakin hampir. Tak beberapa hari lagi. Kalau Ramadan tahun ini tak jadi apa-apa untuk kita, puasa yang Allah berikan kepada kita tak mampu didik kita. Saya nak ingatkan macam ni, tuan-tuan. Saya tak nak bercakap pasal Ramadan panjang-panjang. Nanti tuan-tuan akan ada penceramah yang cerita pasal Ramadan. Bila sebut tentang Ramadan, ia berkait dengan puasa. Puasa ni apa, tuan-tuan? Imsak. Tahan daripada kita bersuka-suka dengan isteri dan tahan perut kita daripada makan siang hari. Saya bukan nak bawa makan pada siang hari. Yang saya nak bawa, Allah didik kita sebulan Ramadan, tahan perut kita daripada makan pada siang hari. Tuan-tuan, saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan. Perut kita ni masuk tak benda-benda haram di dalamnya? Kita ada ambil hak orang tak? Tuan-tuan, macam ni. Banyak masjid saya bagi tahu. Boleh kita selamat besok dekat akhirat. Lepas Ramadan, nanti akan adanya raya puasa. Lepas raya puasa, raya haji. Masalah pembahagian daging korban sampai sekarang tak boleh selesai. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita ambil hak orang, halal ke haram? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita pernah ambil hak orang dulu, bermakna perut kita pernah masuk akan daging yang haram. Kita telah bawa balik daging tu balik rumah. Kita bagi anak kita makan. Kita bagi isteri kita makan. Kita dah lupakan kesalahan itu. Tetapi Allah tak pernah lupa kesalahan itu. Kerana dosa dan kesalahan itu masih dicatat oleh malaikat. Dan kesalahan itu kita tak pernah pun rasa salah. Kita ambil hak orang.
Kita tak pedulikan hak orang. Sepatutnya kita dapat satu bungkusan, kita telah bawa balik sampai 3 dan 4 bungkusan. Kita nak jawab apa di hadapan Allah besok bila Allah tanya kita, tuan-tuan? Tuan-tuan, saya nak baca satu ayat daripada Yasin. Tak lama lagi saya berhenti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok Yaumul Akhir, Allah akan kunci mulut ni, tuan-tuan. Sebab masa kita hidup, kita pandai bagi alasan. Kenapa tak boleh nak buat ibadah? Saya sibuk. Saya kerja. Saya itu, saya ini. Tuan-tuan, Allah nak dengar tak alasan ni? Kalau tuan-tuan rasa alasan ini Allah terima dan Allah dengar, kita teruskan bagi alasan ini. Bila kita dan orang tanya kepada kita, kenapa kita berlaku khianat dan kita ambil hak orang? Kita jawab, semua orang buat macam tu. Kalau alasan itu Allah terima di Yaumul Mahsyar, teruskan. Teruskan dengan apa kejahatan yang kita sedang buat dan kita telah buat. Tetapi kena ingat, sampai satu saat Allah akan kunci mulut kita yang memberi saksi kepada Allah, wa tashhadu arjuluhum, kaki kita, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, tangan kita akan berkata-kata di hadapan Allah, ya Allah, akulah yang ambil dulu ni, ya Allah. Akulah yang buat dulu, ya Allah. Tuan-tuan, kita tak boleh tipu Allah. Kita tak boleh lari daripada Allah. Kita tak akan mampu lawan Allah. Kita tak akan mampu untuk menipu Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jika kita masih mahu berterusan dalam perkara tersebut, maka kita hadaplah akan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah nyatakan kepada kita, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Orang yang masih berdosa kemudian dia mati. Apa dosa saya, Ustaz? Tengok balik ni, tuan-tuan, saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Apa salah saya dan apa salah masing-masing. Kita masih, semua orang ada zaman silam masing-masing. Semua orang ada kisah masing-masing. Apa yang saya nak nyatakan, kisah kita telah dipadam oleh Allah atau tidak? Jika kisah kita masih tidak dipadam oleh Allah, seluruh makhluk esok akan dipertontonkan oleh Allah di Yaumul Mahsyar. Tetapi jika kisah kita itu, kisah silam kita itu telah dipadam oleh Allah, nescaya kita akan selamat besok di akhirat. Apa yang berlaku kepada orang yang ada dosa dan maksiat, dia mati dalam keadaan dia belum sempat minta ampun dengan Allah. Dia ego masa dia hidup, dia tak nak pun minta ampun dengan Allah. Dia sombong masa dia hidup, dia tak nak pun minta Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Kisah silamnya, masa dia berniaga, dia pernah tipu orang. Masa dia bekerja, dia pernah tipu orang. Masa dia ada tugas, dia pernah khianat akan tugas tersebut dengan tidak amanah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Kullama wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar
Allah akan campak orang ini dalam neraka Allah. Dan apa yang berlaku kepada orang ini, tuan-tuan? Kullama aradu ay yakhruju minha. Apabila orang yang telah Allah campak masuk ke dalam neraka Allah ini, aradu ay yakhruju minha, dia orang berusaha untuk keluar dari neraka Allah. Wa'idu fiha. Malaikat yang menjaga neraka tolak balik. Masuk balik. Dia telah sampai di kemuncak neraka Allah, sampai untuk keluar. Lalu malaikat yang jaga neraka tolak balik. Tolak. Ketika itu dia jatuh, tuan-tuan, sehingga ke dasar neraka Allah, dan kedengaran suaranya, Allah. Tuan-tuan, daripada atas sehingga bawah, Rasulullah bagi tahu kita dalamnya dasar neraka. Jika saat yang sama orang yang jatuh ke dalam neraka dan saat itu lahirnya seorang bayi, sampai saja ahli neraka ini di dasar neraka Allah, kata Rasul, bayi ini telah berumur 70 tahun. Itulah tempat yang kita akan masuk. Lalu malaikat berkata kepada ahli neraka ini, "Dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun." Rasakan azab ini. Masa kamu hidup, kamu tak peduli pun. Orang ingatkan, siapa pun ingatkan, Quran ingatkan, Nabi ingatkan, ulama ingatkan. Kita sombong, kita tak ambil peduli, kita tak nak terima nasihat ini untuk balik kepada Allah. Kita rasa kita orang hebat. Kita rasa kita mampu dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa kita mampu dibenam dalam api Jahannam, api neraka Allah yang tidak ada nilainya dan tidak ada ungkapan kepanasannya. Ini neraka, tuan-tuan. Neraka ni panasnya tak boleh buat bincang, tuan-tuan. Panas sangat. Dalam dunia ni kita panas, kita boleh ada aircon. Kat sana kita nak cari siapa, tuan-tuan? Kita nak pergi mana, tuan-tuan? Kita nak cari pertolongan siapa? Kita nak pergi mana, Kak? Tuan-tuan, amal kita banyak. Dulu kita bukan orang masjid pun. Tapi ketika umur tua kita, Allah ambil kita jadi orang masjid. Dulu kita buang masa di kedai-kedai kopi, kedai-kedai minum, daripada pagi sampai petang. Sekarang kita dapat jadi orang masjid. Tuan-tuan, masa yang dulu ni nak kira macam mana? Masa yang kita buang dulu tu kita nak kira macam mana? Masa yang dah kita buang dulu ni kita nak kira macam mana? Masa yang telah kita buang dulu, macam mana kita nak kira dengan Allah? Tuan-tuan, dalam 20 tahun ini, kita baru dapat pergi masjid, dapat baca Quran, dapat sembahyang sunat. Dalam masa kita dapat berbuat ibadat ini juga, kita masih tak mampu untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Umpat, sombong, kata orang, bergaduh, putus silaturahim. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Cumanya macam inilah. Apa yang saya cakap dengan tuan-tuan pada hari ini beginilah. Kita, kalau kita tengok rumah kawan kita ini terbakar, dan kawan kita ni ada dalam rumah tu,
Kita duduk depan rumah yang sedang terbakar, yang ada kawan kita. Dan kawan kita panggil nama kita tuan-tuan, sebab dia nampak kita depan rumah. Kalau nama kita Ahmad, dia panggil, Mat, tolong aku. Mat, tolong aku. Mat, tolong aku. Pintu aku terkunci, tingkap aku tak boleh buka, aku tak boleh keluar, Mat. Kalau kawan aku, Mat, dia lambai tuan-tuan daripada dalam rumah ini. Dalam keadaan rumahnya semakin hangus dan semakin hangus. Tuan-tuan, apa perasaan tuan? Tuan-tuan akan cerita dengan semua orang satu taman Liga Emas ni. Aku masih teringat lagi kawan aku. Dekat sana besok tuan-tuan berceritalah keadaan kita. Besok dekat akhirat macam itulah keadaan kita. Kawan kita panggil, kalau kita masuk syurga, kawan kita akan panggil nama kita, tolonglah aku. Tolonglah aku. Kau kan kawan aku satu taman. Tolonglah. 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 Kita tak mampu tolong dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kedatangan saya pada malam ini sebagai seorang kawan, sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang ustaz. Maka saya seru kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, jomlah kita balik kepada Allah. Jomlah sama-sama kita berubah. Atas dasar kasih sayang saya kepada tuan-tuan. Kita yang sama-sama pernah main badminton di satu dewan. Kita yang sama-sama pernah minum di satu kedai suatu masa dulu. Tuan-tuan tidak akan tergamak melihat saya duduk dalam neraka Allah. Dan saya juga sebagai seorang kawan dan sebagai seorang sahabat yang saya telah berada di Batang Kali ini hampir 40 tahun. Dan saya juga tidak akan tergamak melihat kawan-kawan saya minta tolong di yaumul akhir. Tuan-tuan tak akan tergamak melihat saya bila saya minta tolong dengan tuan-tuan, sebab kita pernah berkawan dalam dunia dulu. Saya pernah jadi kawan tuan-tuan dan tuan-tuan pernah jadi kawan saya. Kita pernah muda sama-sama dan sekarang kita tua sama-sama. Dan kita akan berhimpun di yaumul mahsyar besok sama-sama. Tuan-tuan, saya bercakap pada malam ini sebagai seorang sahabat dan seorang kawan yang saya tidak akan tinggalkan kawan-kawan saya. Saya tak akan mampu tinggalkan kawan-kawan saya walaupun kita jarang berjumpa, tapi tuan-tuan masih tetap dalam ingatan saya. Sebab itu, marilah kita semuanya telah tua dan telah uzur. Saya dah tua dan tuan-tuan dah tua dan semua kawan-kawan saya dah tua. Jomlah kita balik semula kepada Allah. Kita cubalah tinggalkan apa yang pernah kita buat. Kita buang masa. Kita habiskanlah sisa-sisa umur kita ini yang kita sendiri tak tahu. Saya tak tahu bila saya balik bertemu dengan Allah. Dan tuan-tuan juga tak tahu bila masa tuan-tuan balik bertemu dengan Allah. Masa yang ada sikit ni, saya tak tahu. Mungkin ada 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi. Cukuplah kita dah pernah berseronok tuan-tuan dengan dunia ni. Saki baki umur ni, saya ajak semua kawan-kawan saya. Saya ajak semua sahabat-sahabat saya. Kita pernah main motor dulu.
Saya pernah main motor Superbike dulu, tuan-tuan. Ada kawan Superbike saya dalam ni. Saya main badminton puluhan tahun dengan kawan-kawan saya di sini. Jomlah. Sudahlah. Bukan saya kata berhenti, tidak. Tapi kita banyaklah luangkan masa kita untuk Allah. Kalau sampai sekarang kita masih tak mampu untuk bangun malam sujud dengan Allah, kita usahalah tuan-tuan. Mulai malam ni, kita usahalah untuk bangun malam untuk kita mati besok. Bukan apa-apa anak kita tak mampu tolong kita. Saya tengok anak saya dan tuan-tuan tengok anak tuan-tuan. Besok kalau kita mati, agak-agak anak kita mampu tak baca kulhu untuk kita? Mampu tak dia baca Quran untuk kita? Mampu tak dia bacakan, dia berserkah atas nama kita? Ataupun dia tinggalkan kita dan dia buangkan kita di dalam yang lahat, dan dia tidak pedulikan kita sampai bila-bila? Jika itu yang berlaku besok atas diri kita, tuan-tuan, bersiap sedialah kita menuju ke hadrah Allah. Dan jangan kita sia-siakan umur yang Allah bagi kepada kita sehingga hari ini. Dengan itu, tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan satu peluang daripada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Nabi kata, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar? Tuan-tuan hafal Sayyidul Istighfar ini, saya tahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, ini je peluang kita. Ini je peluang kita. Apa Nabi janji kat kita? Nabi kata, habis ni saya tutup tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang membacanya pada waktu pagi, kalaulah dia mati pada waktu petang, Nabi kata, dia adalah ahli syurga. Kalau dia baca pada waktu petang, kata Nabi, dan Allah matikan ia pada waktu malam, Nabi kata, dia adalah ahli syurga. Ustaz, mudahnya nak jadi ahli syurga. Tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kita amalkan Sayyidul Istighfar, saat kita tak tinggalkan dan kita mengharap akan janji daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan besok ketika sakaratul maut, saya dan tuan-tuan dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan sombong tuan-tuan ni. Kita harap rahmat Allah. Kita tahu kita silap, tapi rahmat Allah itu luas. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf dengan seluruh jamaah masjid dan terima kasih kerana jemput saya. Dan saya minta maaf kerana ambil masa sehingga 9 suku. Saya minta maaf tuan-tuan. Minta maaf. Dan tuan-tuan, kalau jumpa saya di batang kali, tegur saya. Dan kita adalah kawan dunia akhirat. Dan kalau saya salah, tuan-tuan telah tegur saya, Ustaz silap. Kerana kita adalah kawan dunia dan akhirat. Kerana kawan ini besok akan memberi syafaat pada kawan yang lain. Begitulah janji Nabi dalam satu hadis yang sahih yang Nabi sebutkan kepada kita. Mudah-mudahan kita terus jadi kawan tuan-tuan. Dia jadi sahabat. Dia jadilah kawan di dunia dan kawan di akhirat. Setakat ini saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terima kasih
Kerana Engkau telah berikan peluang ini untuk kami buat baik. Ya Allah, terima kasih kerana Engkau masih hidupkan kami pada malam ini dan kami sempat buat baik. Ya Allah, jika ada sakit baki daripada umur ini, Ya Allah, jadikan kami orang yang dapat sentiasa berbuat kebaikan. Kami bukan tidak mahu untuk buat baik, Ya Allah, tapi kami tidak kuat dan kami tidak mampu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami bukan tidak mahu untuk meninggalkan kejahatan. Mulut kami yang masih jahat, kata orang lagi, Ya Allah, kami tak mampu untuk berhenti. Mata kami masih lagi memandang kepada maksiat dan kejahatan yang Kau tidak redha. Tapi kami tak mampu, Ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kekuatan itu untuk meninggalkan segala kejahatan dan kemaksiatan. Agar sakibaki umur kami, Engkau terima, Ya Allah, sebagai hamba-Mu yang baik. Ya Allah, kami mohon, padamkanlah seluruh kisah silam kami yang Engkau tidak redai, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, padamkan seluruh masa silam kami yang kami telah lakukan perkara yang tidak Engkau redai, Ya Allah, kerana kami tidak mampu untuk dipertontonkan oleh seluruh makhluk-Mu di yaumul mahsyar. Ya Allah, jika umur kami ini sampai pada Ramadan yang akan datang, maka kurniakan atas kami Ramadan yang sebaik-baiknya, ibadat yang sebaik-baiknya, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami tidak boleh sempat untuk sampai kepada Ramadan yang terlalu hampir ini, Ya Allah, kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas kami husnul khatimah. Ini saja peluang kami, Ya Allah. Ini saja peluang kami untuk kami masuk syurga Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Engkau keluhkan lidah kami, lisan-lisan kami daripada menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika saat sakaratul maut kami, Ya Allah. Walaupun permintaan kami ini terlalu besar, kerana kejahatan kami dan kesilapan kami tidak ada ruang lain dan peluang lain, Ya Allah. Ini saja ruang dan peluang kami yang masih ada untuk kami duduk dalam jannah Engkau, untuk kami mencium akan bau syurga Engkau, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.